Okey, cikgu rekodkan dulu. Okey, kita hari itu telah belajar tentang raja. Raja ni sebenarnya adalah fungsi dia, dia ketua negeri. Ya, ketua negeri. Dan bukan semua negeri ada raja. Okey, ada yang menggunakan raja seperti Perlis, ada yang menggunakan sultan, ada yang menggunakan yang di-Pertuan Besar seperti di Negeri Sembilan. Jadi okey, negeri-negeri yang tak ada sultan atau yang di-Pertuan Besar seperti Sarawak, Sabah, Melaka dan juga Pulau Pinang, mereka akan menggunakan yang di-Pertua Negeri. Itu kita kena ingat. Ya. Baik. So kita nak tengok hari ni iaitu tentang iaitu raja ditaati. Okey, raja ditaati. Raja ditaati dan juga dihormati. Okey, dah sedia semua? Okey, semua dah sedia belum? Dah bersedia ke untuk kita belajar ni? Zulfa dah sedia? Hakam, Fafa, Elina, dah Damia, dah Syavin, Rizkin, Delisha, Adriana dah sedia? Okey. So Danish pun dah sedia, Alia Nadra pun dah bersedia. Okey, kita akan mulakan kelas kita pada malam ini. Okey, iaitu kita nak tengok raja ditaati dan dihormati. Baik. Harus diingat, kita ni sebelum cikgu tanya kamu kita ni raja ke kita ni rakyat? Rakyat. Ya, kita semua ni rakyat. So, bila kita semua ini rakyat, maka kita ada raja. Jadi, bila ada raja, kita kena ada sikap apa? Kita kena taat setia. Nampak ni? Sikap taat setia rakyat terhadap raja. Dan sikap ini telah wujud, telah terjalin sejak zaman dahulu lagi. Dalam buku, contohnya dalam buku Sulalatus Salatin. Baik, buku ni adalah buku Sulalatus Salatin yang bermaksud salasilah sultan-sultan. Maknanya salasilah raja-raja, keturunan raja-raja. Ini buku dia. So dalam buku ini dia tulis bahawa apa tahu? Adanya wa'adat. Wa'adat. Apa itu wa'adat, cikgu? Wa'adat tu ialah perjanjian. Perjanjian yang termeterai, maknanya yang ditandatangani antara raja iaitu Seri Tribuana dengan rakyat iaitu Demang Lebar Daun. Demang Lebar Daun. So ini menjadi asas pembentukan sikap taat setia. Baik, cikgu nak tanya kamu. Kau orang faham tak apa yang diceritakan tu dalam dua ayat tu? Faham ke tak faham apa yang sebenarnya cerita dua ayat tu? Faham. Faham? Faham. Faham ke tak faham? Faham. Perjanjian taat setia di antara Seri Tribuana dengan Demang Lebar Daun ni apa ni? Faham ke tak faham ni? Faham. Faham Baik, sebenarnya macam ni. Cikgu terangkan Baik, sebenarnya pada zaman dahulu, pada zaman dahulu ada dua orang. Iaitu Seri Tribuana dan satu lagi iaitu Demang Lebar Daun. Baik, Demang Lebar Daun ni adalah dia seorang penghulu di mana? Iaitu di Palembang, di Sumatera sana. So Seri Tribuana ni adalah salah seorang daripada anak raja. Dia ni anak raja tau. Anak raja. Raja mana? Iaitu dikatakan sebagai anak raja Iskandar Zulkarnain. Sebenarnya lah. Dia anak raja Iskandar Zulkarnain. So, apabila Seri Tribuana ini, dia telah sampai ke Palembang. Dia ni sampai ke Palembang. So, dia sampai ke Palembang, kemudian dia jumpa Demang Lebar Daun. So, dia sampai ke Palembang, kemudian Palembang, kemudian dia jumpa Demang Lebar Daun. So, Demang Lebar Daun tanya dia, "Engkau ni siapa?" "Oh, akulah Seri Tribuana," iaitu anak Raja Sultan Iskandar Zulkarnain. Maka
Demang lebar daun kata apa? Demang lebar daun offer Sri Tribuana. Sri Tribuana untuk jadi raja di Palembang. Raja di Palembang. Jadi oleh kerana Sri Tribuana setuju, maka Palembang tu apa? Palembang tu nama tempat. Palembang tu nama tempat di Indonesia. Jadi raja di Palembang. Jadi bila jadi begitu, maka Sri Tribuana dengan demang lebar berdaun pun buatlah satu waadat ataupun dipanggil perjanjian. Perjanjian iaitu di antara seorang raja, iaitu Sri Tribuana, dengan juga satu lagi antara raja dengan rakyat. Dan rakyat itu diwakili oleh siapa? Oleh demang lebar daun. Gitu. Jadi diorang pun buatlah satu perjanjian kat sini. Perjanjian dan perjanjian itu menyatakan bahawa apa tahu? Perjanjian ni satu wadah, satu perjanjian, dia kata apa? Dia kata kat sini raja kena sebagai raja kena perintah negeri secara adil. Secara adil. Rakyat pula demang lebar daun kata apa? Kami rakyat akan beri taat setia kepada raja. Jadi itulah permulaan kepada raja kena perintah secara adil dan rakyat kena beri taat setia kepada raja. So perjanjian ini berlangsunglah sampai sekarang. So perjanjian ini valid, perjanjian ini berlangsung berlangsung sampai sekarang. Jadi sebab itu kita ada raja. So kita kena taat setia kepada raja. Kita rakyat. So rakyat kena beri taat setia kepada raja sampai bila-bila. So itulah dikatakan sebagai cerita wadat tadi. So sekarang boleh faham? Boleh faham Kalau tak faham, kalau tak faham tanya tahu. Jangan korang diam je. Boleh, Boh. Alright, bagus. Baik. So Boleh, kalau Boh. kita lihat, baik. So raja baik. Apa dia? Apa Rizkin? Rakyat berjanji akan beri taat setia kepada raja dan raja pula berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Inilah dia lakonan gambaran konsep wadat. So ini contohnya adalah Sri Tribuana dan ini adalah demang lebar daun. Konon-kononnya lah. Perjanjian Pantik mohonkan anugerah ke bawah duli yang maha mulia. Segala hamba Melayu jikalau ada dosa di bawah duli, Pantik pohonkan janganlah ia difadihatkan, dinista yang dikeji-keji. Jikalau patut pada hukum syarak bunuh tuanku, jangan duli tuanku IB. Baiklah tuanku. Macam itulah. So ini perbualan-perbualan gambaran saja. So konsep wadat tu ataupun perjanjian itu telah pun apabila negara kita merdeka, konsep wadat tu masih lagi dimaktubkan, maknanya dimasukkan dalam prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Ingat lagi tak rukun negara? Ingat lagi tak rukun negara? Ingat. Rukun negara ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Bagus. Yang kedua? Kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga? Kelurahan kelembagaan. Okey, keempat? Kedaulatan undang-undang. Ya, dan kelima? Kesopanan Kesopanan dan kesusilaan. Percaya kepada malaikat itu rukun iman, pandai Zufar?
Itu rukun iman. Kita Ah. dua orang belajar sekolah agama. Okey. Tapi itu rukun iman jangan salah subjek. Ini sejarah, bukan pendidikan Islam. Okey, baik. Jadi jangan salah subjek ya. Okey, baik. So itulah dia wa'adat berkaitan dengan perjanjian antara raja dan juga rakyat. Baik. So, raja berdaulat. Raja berdaulat. So, daulat ini sebenarnya adalah kuasa tertinggi. So, kalau kita lihat di sini, raja atau sultan merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat jelata. So, melalui wa'adat tadi, wa'adat antara Sri Tribuana dengan Demang Lembah Daun itu, lahirlah konsep daulat dan derhaka. Daulat ni apa? Lambang. Ingat definisi daulat. Lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. So raja atau sultan yang berdaulat, okey, pukul 9 jam ya. Yang berdaulat mempunyai kewibawaan, ada sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Itu daulat. Tapi kalau sesiapa yang lawan raja dianggap derhaka. Ni derhaka. Iaitu derhaka ni bermaksud apa? Keingkaran. Maknanya tak mahu. Okey, keingkaran rakyat. Maknanya tidak mahu, keengganan rakyat untuk patuh kepada titah atau perintah raja atau sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Dan kamu tahu tak, sebenarnya dulu, suatu ketika dahulu, apakah hukuman yang dikenakan kepada rakyat yang derhaka? Apa hukumannya? Hukuman apa? Apa Akam tak dengar? Rotan? Bukan. Seksa? Bukan. Bunuh? Sebenarnya hukuman dulu adalah hukuman bunuh. Bunuh ni bukan dia pancung tau. Dia akan letakkan, dia macam ni tau. Dia akan, orang yang bersalah tu dia akan dudukkan, kemudian dia akan letakkan satu pedang tau dekat di antara tulang ni dengan leher ni, kemudian dia akan cucuk ke dalam. Kena pada jantung. Untuk apa? Untuk matikan jantung. So orang tu terus mati. Itu hukuman bunuh zaman dulu. Dahsyat tu. Okay. Tak dosa ke? Tak, sebab orang itu yang melanggar peraturan. So tak ada masalah. Siapa yang langgar peraturan memang kena hukum. So itu tak ada dosa. Sebab menjalankan hukuman ke atas orang yang bersalah. Jadi itulah hukuman dia. Nasib baik dia tak buat hukuman bunuh sekarang. Kalau dia buat hukuman bunuh sekarang, rasa-rasanya ramai yang tak datang malam ni. Sebab ramai yang bersalah. Kerana apa? Pernah tak korang semua dalam periksa korang pergi tiru kawan? Cik. Tak ada. Okey. Siapa yang tiru kawan masa periksa, kalau kena hukuman bunuh, ramai tak datang malam ni. Okey. Contoh. Tapi sekarang hukuman gantung. Ya, sekarang hukuman gantung. Sudah tak ada dah. Tapi tertiru. Okey kan. Dia tertiru macam mana dia Lisha? Dia macam ni sorry. Oops. Tertiru. Sorry. Macam tu ternampak. Okey, ternampak. Okey, tak sengaja tak sengaja nampak. Okey, jadi itulah dia. Raja, okey, yang bermaksud raja yang berdaulat. Okey, raja berdaulat ini akan pastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa. So, nanti rakyat dapat hidup aman dan damai di bawah naungan baginda. Naungan ni maksudnya apa cikgu? Di bawah perlindungan baginda. Okey. Jadi itulah dikatakan sebagai raja. Okey, raja mesti ada apa? Okey, kita tengok balik Raja mesti ditaati dan dihormati, dan raja juga berdaulat.
Berdaulat maknanya apa itu daulat? Kuasa yang tertinggi. Kuasa tertinggi. Baik. So, tetapi pada zaman sekarang ada perubahan pada institusi raja. Ada berubahlah. Okey, kalau kita lihat dulu raja-raja dulu dia pergi mana-mana, dia naik gajah tau. Dulu raja-raja dulu pergi mana-mana naik gajah. Naik gajah tu bawa pergi mana-mana. Tu dulu. Sekarang takkanlah raja nak pakai gajah. Kan tak pasal-pasal kalau kat tol macam mana nak bayar tol? Gajah bayar tol. Pelik juga. Jadi sekarang okey, gajah tanduk. Bukan gajah tanduk, gajah yang belalai tu je. Gajah yang tak bertanduk tu. Kan. So gajah tu je. Tapi sekarang okey, raja-raja dah guna kereta. Dah ada kereta besar, jadi sekarang guna kereta. So kalau kita lihat ada perubahan. Apakah perubahan yang berlaku kepada institusi raja ini, cikgu? Baik, sebenarnya zaman sekarang ni, pada zaman dulu-dulu kerajaan Melayu, pada kerajaan Melayu awal dulu, raja atau sultan ni ialah ketua kerajaan negeri baginda. Raja atau sultan, tengok betul-betul mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Apa itu kuasa mutlak, cikgu? Dia buat macam ni je. Raja tu cakap apa tau? Kamu semua duduk. Kamu kena duduk. Kamu semua makan sekarang. Makan. Kuasa mutlak. Zulfar, kamu didenda. Kerana apa? Kerana menggunakan earphone tanpa wire. Dihukum, geletek sampai mati. So kena. Contoh. Contohlah kan. Jadi segala kata-kata raja itu akan menjadi satu menjadi kita kata menjadi yang memang kena ikut 100%. Kena ikut 100% zaman dahulu. Jadi sebab itu raja-raja dulu memang berkuasa mutlak. Berkuasa mutlak, total kuasa pada raja. Korang pernah tengok tak raja-raja zaman dulu rupa dia macam mana? Pernah tengok raja-raja dulu? Okey. Raja-raja dulu digambarkan digambarkan seperti kalau kita lihat raja-raja dulu, dia digambarkan seperti seorang yang hebat, seorang yang besar, seorang yang ada kuasa tertinggi. Itu raja-raja dahulu. Pergi mana-mana pun dia mesti ada dia punya pengawal, mesti ada pengiring dia. Itu raja-raja zaman dahulu. Okey, sebagai contoh cikgu bawakan kamu nak tengok tak ada satu filem tentang sultan dan juga tentang raja dan juga para pembesar kerajaan Melayu dulu. Nak tengok? Nak tengok? Okey, jom kita tengok satu video berkaitan raja-raja Melayu dan juga pahlawan-pahlawan dulu. Jom. Okey. Korang tengok kat situ sebenarnya raja-raja ni kalau orang nak jumpa raja mesti merangkak, ampun tuanku. Yang raja tadi ratu raja yang pakai baju warna kuning semua ni. Ya, betul. Jom kita tengok Orang zaman dulu Damia memang macam tu. Okey, yang ini raja daripada Majapahit. Ini raja Majapahit tau. Ya betul Delisha. Aku Tameng Sari, pahlawan tanah Jawa.
Mana dia pahlawan Melaka? Mari satu, mari dua, mari berapa saja ada. Ayo coba bermain senjata dengan aku. Okey. Ini Sultan Melaka. Nampak tak gambaran Sultan Melaka? Dia punya pakaian dia warna kuning. Kemudian dia ada dia punya pending diraja. So handsome. Ya betul. Okey. Akulah Hang Tuah Hulu Balang Raja Melaka. Jikalau kau berani menjual, aku sedia membeli. Okey. Baik. So itu gambaran tentang sultan, dan juga kalau orang nak jumpa sultan dia mesti ampun tuanku. Dia kena ampun tuanku, macam tu. Jadi itu gambaran sultan dan juga para pembesar zaman dahulu. Jadi nampak tak dia ada sistematik, ada dia punya budaya, ada dia punya cara. Bukan boleh jumpa, hai raja, hai sultan, apa khabar? Yo, what's up raja? Tak boleh. Yo, what's up sultan? Tak boleh. Tak boleh macam tu. Dia mesti ada protokol dia. Ampun tuanku. Dia mesti ada dia punya gaya bahasa dia. Cakap bahasa apa tu tak faham? Itu Jawa. Itu bahasa Jawa. Jadi kamu kena faham bahawa itulah dia tentang adat istiadat raja-raja zaman dahulu. So raja zaman dahulu ni kuasa dia kuasa yang mutlak, total kuasa kepada raja. Jadi segala dasar, kalau kita lihat dalam buku teks ni, segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik semuanya ditentukan oleh raja dan sultan atau sultan. So raja atau sultan akan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Itu kerajaan dulu. Kerajaan dahulu. Kemudian kalau kita lihat bila datang sahaja penjajahan British, raja atau sultan dikekalkan, masih lagi jadi ketua negeri tau. Tapi raja atau sultan tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. Tidak mempunyai kuasa mutlak. Raja atau sultan hanya ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Sebab penasihat-penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Sayangnya, inilah contoh korang tengok kalau tengok dalam gambar buku teks ni, kalau kita lihat, yang ini ada, ini sultan tau. Ini sultan, ini sultan, ini sultan, ini sultan, tapi ini pegawai-pegawai British yang akan membantu sultan-sultan itu dalam pentadbiran. Dan ini adalah sultan-sultan Melayu bersama dengan gubernur negeri-negeri Selat. Jadi inilah yang kita kata kehilangan kuasa raja-raja Melayu pada zaman penjajahan British. Dan kalau kita lihat di sini, institusi raja pada zaman Pertukaran Jepun. Negeri Selat tu apa? Baik, bagus. Baik. Negeri Selat. Negeri Selat ini sebenarnya ada 3 negeri. Iaitu negeri apa dipanggil negeri Selat? Iaitu negeri Pulau Pinang, kemudian negeri Melaka dan juga negeri Singapura. So, itu dipanggil negeri-negeri Selat. Kenapa dipanggil negeri Selat, cikgu? Sebab 3 negeri ini dia bersebelahan dengan Selat Melaka. Selat Melaka. Sebab itu negeri-negeri itu dipanggil negeri-negeri Selat. Sebab dia berhampiran dengan Selat Melaka. Macam mana British communicate dengan Sultan Melayu? Bagus soalan tu. Baik. Delisha, dia ada 2 cara.
Pertama sekali, ada beberapa sultan yang memang belajar ke luar negara. Ada Contohnya, contohnya kamu tahu tak Sultan Johor. Sultan Johor dia pergi ke England tau. Belajar dengan orang-orang putih di sana. So dia pandai cakap bahasa Inggeris. Tetapi ada juga sesetengah raja-raja Melayu yang tidak belajar di Inggeris, maka dia ada translator ataupun dipanggil ada apa? Ada penterjemah. Ada penterjemah. So itu cara bagaimana British communicate dengan sultan-sultan Melayu. Itu cara dia. So ada dua cara bagaimana Raja Melayu dulu communicate. Baik. Kita dah tengok okey dua ni. So cikgu rasa kan kita dah tengok tentang wadah, raja ditaati dan dihormati. So kita nak tengok apa kata kalau kita buat nota nak? Nak buat nota tak? Kita buat nota ringkas, kita buat mind map je. Kita buat bulat-bulat, kita boleh tulis. Baik. Nak Okey, Zulfa tanya, sekarang Sultan tak ada kuasa mutlak juga ke? Ya. Sekarang Sultan tak ada kuasa mutlak. Tetapi ada undang-undang yang tertinggi yang mana undang-undang itu boleh jalankan kuasa bagi pihak Sultan. Jadi itulah dia sebenarnya. Baik. Kita buat nota sikit nak. Kita buat nota ringkas. Jom. Apa yang cikgu nak kamu buat? Kamu ambil sehelai kertas ataupun buku ke, kertas kosong ke, buku ke, dan juga pensel untuk kita menulis dan kita buat nota. Minggu lepas kita buat nota tak, Zufar? Tak buat kan? So hari ni kita buat nota. Sekarang Sultan tertakluk kepada perlembagaan. Means that kalau Sultan nak buat apa-apa, kena tengok kepada perlembagaan. Is it okay or not? Kalau tak okay, tak boleh buat. Sebab perlembagaan adalah the highest law. Undang-undang yang tertinggi. So sekarang Sultan tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut perlembagaan. Jom. Kita nak buat nota berkaitan dengan raja ditaati dan dihormati, dan satu lagi iaitu raja berdaulat. Baik, so cikgu nak kamu sediakan kertas kosong. So kita akan Sorry, cikgu lambat. It's okay. Tak apa. Baik. So kita akan buat tentang raja ditaati dan dihormati dulu. So raja ditaati dan dihormati. Kerana apa? Kerana kalau kita boleh tulis terdapat, kita kata sebagai apa? Raja dihormati dan ditaati dan dihormati kerana ada apa? Kerana ada, kita buat kat sini, iaitu wa'adat. Wa'adat ataupun perjanjian. Perjanjian di antara siapa dengan siapa? Iaitu Seri Tribuana dengan kita buat plus lah plus dengan siapa? Demang Lebar Daun. So kita buat macam ni. So kita buat macam ni, iaitu wa'adat perjanjian Seri Tribuana dengan Demang Lebar Daun. Sekejap. Dan Seri Tribuana ini mewakili raja, dan juga Demang Lebar Daun mewakili rakyat. Mewakili rakyat. So kita boleh buat begini. So macam ni Baik. So di bawah ni kita akan buat dia punya cloud dia, iaitu yang pertama sekali kita akan buat Seri Tribuana. Raja memerintah dengan adil dan saksama. Manakala kita buat kat sebelah ni untuk rakyat pula. Untuk rakyat. So rakyat beri
beri taat setia. Okey. Kepada raja. Jadi inilah dia hubungan antara raja dan juga rakyat. Baik. So cikgu akan buat macam ni tau. Okey, wa'dad, perjanjian. Okey, sebelum tu tukar color lah. Color yang sama tak best pula. So kita buat wa'dad, perjanjian di antara siapa dengan siapa? Iaitu di antara Sri Tribuana mewakili raja. Okey, Sri Tribuana mewakili raja, dan satu lagi kita buat Demang Lebar Daun mewakili rakyat. Okey. So ada dua, okey, wa'dad, dan apa yang kita nak buat di bawah ini iaitu kita buat cloud dia. Okey, raja memerintah dengan adil dan saksama, dan rakyat pula beri taat setia kepada raja. Macam tu. Okey. So kamu boleh salin ni. Boleh tiru bulat-bulat sama seperti yang cikgu buat ini. Okey. Sama macam yang cikgu buat ini. So kalau kita sambung lagi iaitu yang seterusnya iaitu raja berdaulat. Baik, raja berdaulat. Iaitu apabila okey, baik, bagus Damia, kita sambung lagi. Okey, raja berdaulat. Okey. Maka daripada, okey. So kita boleh buat daripada wa'adat tadi. Okay, daripada wa'adat, okey, lahirlah konsep. Iaitu lahirlah perkara apa? Iaitu lahirlah konsep yang pertama, okey, iaitu daulat, dan satu lagi iaitu kita boleh buat di sebelah, iaitu satu lagi iaitu derhaka. Okey. So daripada situ, so kita boleh buat macam ni. Okey. So daripada wa'adat lahirlah konsep apa? Konsep, okey, iaitu kita buat bulatkan kat sini. Okey, iaitu daulat, dan satu lagi derhaka. Okey. So apa itu daulat? Okey, iaitu daulat tu ialah kita boleh tulis lambang, okey, kekuasaan tertinggi. Okey. Okey, lambang kekuasaan tertinggi raja. Okey, lambang kekuasaan tertinggi. Okey, raja. So itu maksud daulat. Okey. Dan kalau derhaka pula kita boleh ambil iaitu apa itu derhaka? Iaitu keingkaran. Keingkaran tu maknanya apa? Keengganan. Maknanya enggan ataupun tak mahu. Okey, rakyat keengkaran, enggan atau rakyat terhadap perintah raja. Jadi itulah maksud derhaka. Derhaka. Ya, keingkaran titah dan perintah. Ya. Titah dan perintah sama je sebenarnya. Ya, keingkaran titah dan perintah sama sahaja. Ya. Okey. So kita boleh buat lambang kekuasaan tertinggi raja dan keingkaran enggan rakyat terhadap perintah raja. So kita boleh sambungkan semua ini. Daripada wa'adat lahirlah konsep daulat, derhaka, dan kemudian lambang kekuasaan derhaka pula keingkaran. So di sini kita boleh kotakkan juga raja ditaati dan dihormati, dan yang ini raja berdaulat. Okey. Baik, dapat? Boleh salin. Cikgu siap. Boleh, bagus.
Okey, kita berhenti sekejap untuk kita menghormati azan isyak sekejap. Kita hormati azan isyak sekejap. Yang lain belum salin, boleh teruskan salin ya. Okey, baik. Kita baru sahaja berhenti sekejap untuk menghormati azan isyak. Okey, kita pergi kepada nak buat nota lagi tau. Kita nak pergi kepada okey, iaitu kita nak tengok kepada institusi raja. Okey, so cikgu akan buat begini. Okey, yang ini dah salin dah semua? Kalau dah salin cikgu nak padam? Dah. Dah Dah. Okey, baik. Kalau dah cikgu nak padam tau. Cikgu nak padam. So cikgu akan padamkan dulu. Okey, so kita lihat di sini berkaitan dengan institusi raja. Okey. So dah Okey, baik. So kita ambil subtopik yang baru iaitu perubahan terhadap institusi raja. Perubahan-perubahan yang berlaku terhadap raja lah. Baik. So kita boleh kotakkan dia dekat sini dan kemudian kita ambil yang pertama di sini. Okey. So kita buat kat tengah-tengah. Okey, institusi raja. Okey, kat tengah-tengah. Okey, dan kita pecahkan dia kepada pertama kita akan buat tentang kerajaan Melayu awal. Okey, iaitu zaman kerajaan Melayu awal. So di sini kita akan buat dia punya bahagian ataupun penerangan dia. Okey, iaitu raja adalah ketua kerajaan. Ketua kerajaan negeri. Itu satu. Kemudian apa lagi yang kita nak buat tentang uraian dia? Iaitu seterusnya raja iaitu berkuasa mutlak dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga, kita kata raja juga yang akan menentukan iaitu segala hal, menentukan segala dasar, menentukan segala dasar berkaitan apa? So kita boleh ambil iaitu berkaitan pentadbiran. Dan juga seterusnya raja juga dibantu oleh pembesar. Dibantu oleh pembesar. So kita boleh buat macam ni. Kita asingkan dia. Dan juga begini. Right. So cikgu akan buat bulat begini, institusi raja. Kemudian zaman kerajaan Melayu awal. So cikgu akan buat begini. Zaman kerajaan Melayu awal. Dan kemudian cikgu akan buat dia punya cloud. Cloud dia beginilah. Raja, ketua kerajaan negeri berkuasa mutlak, menentukan segala dasar berkaitan pentadbiran, raja dibantu pembesar. Dan satu lagi, kita nak tengok institusi raja pada bila? Pada zaman penjajahan British. Penjajahan British. Masa British menentang dululah dekat negara kita kan. So raja buat apa? Raja masih lagi raja iaitu kekal sebagai ketua negeri. Raja tetap ketua negeri, tapi raja kat sini. Bagus. Ikut je cikgu apa yang cikgu buat Raja tiada kuasa mutlak. Tak ada kuasa mutlak. Tiada kuasa mutlak. Jadi raja jadi buat apa? Raja hanya ketua agama Islam. Ketua agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Di negeri baginda. Dan kenapa
Kerana penasihat British. Penasihat British mengurus pentadbiran negeri. So inilah yang berlaku pada zaman penjajahan British yang macam korang tengok dalam filem apa? Filem Mat Kilau tu kan? Tu masa tu zaman penjajahan British lah tu. Dalam filem Mat Kilau tu kan. So raja jadi ketua negeri, raja tiada kuasa mutlak, raja ketua agama Islam, adat istiadat, dan raja penasihat British. Mengurus pentadbiran negeri. So itulah yang berlaku kepada institusi raja semasa zaman pemerintahan British dulu. Ini dia. So cikgu buat arrow kan dia. Okey, nampak tak? Okey. Nampak. Alright. Okey, boleh ambil. Kalau dah siap, tulis dah ya. Okey. Dah. Okey, baik dah. Ramai. Okey, belum. Sila-sila terus. Okey. Baik, bagus. Okey, siap. Okey, semua dah siap. Okey. So, Danish dah siap. Sufar. Oh, belum lagi. Tak apa. Take your time. Ambil masa. Ya. Okey. Sementara yang dah siap ni, okey, cikgu nak bagi satu soalan. Korang boleh jawab tak? Cikgu nak bagi satu soalan. Korang boleh jawab